Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh anggota Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah, guru-guru tahfiz, para pemimpin masyarakat, ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk pada malam yang ke-23 Ramadan, di mana 22 hari dah kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa, lebih kurang 7 hari lagi. Pejam celik Ramadan yang kita nanti-nantikan sebelum ini, kita akan tinggalkan, ataupun Ramadan juga yang akan pergi meninggalkan kita. Sama ada Ramadan pergi dulu meninggalkan kita, ataupun kita yang pergi dulu meninggalkan Ramadan. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada diri sendiri dan juga untuk kita semua, untuk diri kita sendirilah sebenarnya, di mana Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki dan kekuatan untuk terus kita istiqamah dalam bulan Ramadan. Ada setengah tempat lain, ada orang lain 10 hari pertama sahaja, kemudian hilang, tak tahu entah ke mana dia pergilah. Husnuzan yang kita sangka baik kita, disambung buat dekat rumah pula dengan ahli keluarga, insya-Allah. Berbeza dengan suasana Ramadan di tempat-tempat lain. Kalau pengalaman waktu di Mesir dulu, 10 hari yang terakhir ni dah makin ramai orang datang masjid. 10 hari terakhir tu makin penuh masjid, orang hadir berlumba-lumba untuk mengejar 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan sekadar mereka kejar untuk melaksanakan ibadah solat fardu, sama juga solat tarawihnya penuh. Kalau di Masjid Saidina Amru Al-Asr, masjid pertama di bumi Mesir, Nabi hantar sahabat Saidina Amru Al-As untuk buka, sampaikan Islam di Mesir. Masjid Amru Al-As ni, imam dia pun bukan calang-calang makhluk tapi imam ni namanya Syekh Jibril. Nama Syekh ni Syekh Jibril. Biasa juga kadang-kadang bulan Ramadan dia dijemput jadi imam dekat Masjid Kampung Baru. Tuan-tuan, 10 malam terakhir, lagi-lagi malam 27 Ramadan penuh. Bukan penuh dalam masjid je, sampai jalan raya penuh, sampai atas jalan tar tu penuh. Kita pun penuh juga jalan tar kita, Jalan Tunku Abdul Rahman. Tuan-tuan, masya-Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kejarlah sungguh-sungguh Ramadan ini. Walaupun berbaki yang terakhir ni, daripada awal kita sungguh-sungguh, jangan kita berhenti. Orang kata kita naik kereta, kita naik sesebuah kenderaan, nak pastikan biarlah sampai selamat kita kepada penghujungnya, sampai ke matlamat dan destinasi yang kita nak sampai. Bukan separuh jalan kita pun singgah patah balik, tak dapat apa-apalah. Destinasi yang kita letakkan di hadapan, big picture-nya untuk kita capai takwa pada Allah Subhanahu wa taala, tak sampai. Sayangnya kalau kita ambil separuh-separuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang biasa kita baca bulan Ramadan, Allah Taala letakkan matlamatnya takwa. Tapi pintu untuk kita kejar ketakwaannya adalah ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iman dulu, daripada iman itu Allah Ta'ala tetapkan puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang difardukan ke atas umat-umat terdahulu, mereka juga difardukan. Ada kata 3 bulan, 3 hari dalam sebulan. Kita ni sebulan 30 hari, terbaliklah. Tapi semuanya atas rahmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab apa? Kita adalah umat Sayyidul Anbiya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita bersyukur kita menumpang kasih Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi rahmat banyak-banyak pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tumpang secara tak langsung. Kita nakkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut apa sahaja yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Tiba-tiba kita duk kira-kira ni dah 23 Ustaz, betul malam 23, tapi saya tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa, tak apa. Tapi alhamdulillah lah, setakat ni istiqamah tiap-tiap malam tarawih kan. Alhamdulillah. Solat fardu 5 waktu jemaah kan. Alhamdulillah. Itulah tanda bertambahnya takwa kita.
Ada yang mungkin tak sampai pun dekat surau, dekat masjid bulan Ramadan, tiba-tiba alhamdulillah bulan Ramadan ni walaupun dia mungkin lompat-lompat, minggu pertama penuh, minggu kedua sikit, minggu ketiga penuh balik, malam terakhir insya-Allah dia penuh lagi. Allah Taala bagi rahmat. Jangan kita perkecilkan kebaikan kita ataupun kebaikan orang lain walaupun sikit. Nabi larang. Nabi SAW kata, jangan kamu memperkecilkan kebaikan seseorang daripada kalangan saudara kamu walaupun sedikit. Walaupun hanya sekadar kebaikan yang ada pada sahabat kita, saudara kita itu, wajah yang berseri-seri, tiba-tiba hari itu nampak dia berseri-seri, itu juga tanda kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada dia. Kita pun tak suka tengok orang muka masam-masam kan. Wajah berseri-seri itu juga, kita juga seronok. Adik, kalau jumpa ustaz muka masam suka tak? Dah tentu takut, apa hal pula ustaz ni, apa salah aku? Aku puasa. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kan, biasa kalau kuliah subuh kita boleh cerita panjang tentang sirah Nabi SAW, perkara ataupun peristiwa penting dalam bulan Ramadan. Tahun lepas kita cerita tentang Perang Badar. Tapi malam ni malam lah. Malam ni kita santai-santai. Sebab apa? Kita sedang solat sunat tarawih. Tarawih, kenapa nama tarawih? Ambil daripada istirahat, bukan isteri rehat. Ayah-ayah. Nabi SAW 10 malam terakhir ikat kain ketat-ketat sebagai tanda bersungguh-sungguhnya Nabi SAW dalam melaksanakan ibadah pada 10 malam yang terakhir. Confirm tak kita ni kalau kita skip malam 21, semalam malam 22 kita tak qiyamul lail, malam ni 23 sebab kita nak ambil malam-malam ganjil je. Tapi confirm tak malam ni kita malam ganjil? Belum confirm kan tuan-tuan. Sebab apa? Kita puasa satu Ramadan awal sehari, orang dekat Singapura mungkin lewat sehari, ataupun mereka awal sehari, kita lewat sehari contohnya. Malam yang 21, malam yang ganjil tu bila? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi kita kejar tiap-tiap malam. Sebab tu dua hadis Nabi yang berkaitan. Sama je hadis tersebut, cuma berbeza pada satu perkataan. Nabi SAW bersabda, man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa bulan Ramadan imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan. Iman ni apa? Kita yakin tak ada yang lain dah. Kita buat ni sebab Allah Ta'ala. Bukan sebab kalau tak puasa malu dengan anak-anak, tak. Bukan kita malu isteri kejut bangun sahur, tak. Tapi kita bangun juga walaupun orang tolong kejut kerana Allah Ta'ala. Wahtisaba, dengan menghitung diri dia, puasa ni, puasa tiba-tiba marah, dia sedar juga, dia muhasabah, ya Allah aku ni puasa tapi marah orang. Dia puasa ni tiba-tiba macam-macam benda yang dia buat tu bercanggah dengan sifat yang sepatutnya orang buat masa puasa ni. Tenang, tahan, bukan tahan lapar dahaga je. Itu puasa papa dan pipi Zola je. Tapi puasa dia tahan daripada masuk perkara-perkara yang tak baik dan keluarkan perkara yang tak baik daripada diri sendiri. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis kedua Nabi sebut, Nabi tukar satu perkataan je, man qama ramadana. Sama juga, siapa yang mendirikan puasanya. Bezanya apa? Soma siang, puasa kita siang hari, daripada imsak sampailah kepada waktu berbuka puasa. Qama waktu malam, sebab tu disebutkan tentang ibadah qiyamul lail. Apa dia ibadah qiyamul lail? Qiyam apa? Bangun, berdiri. Lail, malam. Malam, siang kita puasa, malam kita beribadah. Siapa buat ibadah pada waktu malam hari dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Ta'ala akan berikan kepadanya keampunan daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Kita bulan Ramadan ni banyak waktu-waktu yang kita boleh berdoa bila-bila masa. Sepanjang hari kita puasa tu adalah waktu doa yang mustajab. Rugi tak tidur? Oh, rugi, tidur banyak rupanya. Kadang-kadang atas motor pun kurang nak berdoa. Tapi doa waktu, sepanjang waktu kita berpuasa adalah doa. Waktu, antara waktu-waktu doa itu
dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita tentang qiyamul lail ataupun tahajud. Bila mana Nabi SAW antara amal ibadah yang diperkuatkan oleh Nabi SAW untuk kita buat, yang Nabi anjurkan selain daripada solat fardu 5 waktu, solat sunat awabin adalah amalan qiyamul lail ataupun yang kita sebutkan tentang tahajud. Bahkan para ulama menceritakan tentang peringkat awal Nabi SAW diwajibkan. Qiyamul lail ini diwajibkan kepada para nabi dengan ayat Allah Ta'ala turunkan qumil laila illa qalila. Bangkitlah kamu walaupun hanya sedikit pada malam hari, 1/3 lah yang sedikitnya. Yang awalnya diwajibkan kepada para nabi, Allah Ta'ala mansuhkan ayat tersebut, digantikan dengan ayat wa minal laili fatahajjad bihi. Daripada waktu malam itu hendaklah kamu bangun. Bangun malam. Waktu bila? Qiyamul lail ni kalau dibahaskan oleh para ulama, antaranya kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal bagi tahu qiyamul lail ni waktunya bila? Waktunya di antara isyak sampai subuh. Ni macam kita buat ni, selepas solat fardu isyak terus bangkit bangun solat sunat tarawih. Itu qiyamul lailnya. Qiyam berdiri pada malam hari. Berbeza dengan tahajud. Maksud yang disebutkan oleh para ulama adalah tahajud itu bangun bangkit tahajud supaya kita tahan ngantuk. Bertahanlah kamu pada malam hari. Itu maksud tahajud. Bertahan sebab apa? Waktu kita bangun tu berat. Jadi kita tahan daripada mata yang berat, badan yang berat, kita bangun bangkit. Itu tahajud. Sebab apa Imam Ahmad Ibn Hanbal buat lepas isyak sampai subuh? Sebab itu juga yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Bila kita cerita tentang qiyamul lail ataupun tahajud, perkara yang sangat suka dibuat oleh Nabi SAW walaupun sunat. Sahabat-sahabat Nabi SAW bukan macam kita. Kita kalau amalan sunat, kita rasa macam sunat, buat dapat pahala, tak buat tak apa, tak ada apa-apa. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, kalau amalan itu sunnahnya dibuat oleh Nabi SAW, nescaya mereka berusaha nak ikut apa yang Nabi SAW buat. Beza tak dengan kita? Sunat tak apalah, buat sekali-sekala. Nabi SAW pun tak buat tiap-tiap hari. Sayyidatina Aisyah cerita, Nabi tak buat qiyamul lail, tahajud, hanya sebab 2 perkara sahaja. Yang pertama, kalau terlalu letih, mengantuk, maka Nabi tak bangkit juga qiyamul lail. Yang kedua, kalau memang tertidur, letih lagi lah tu, langsung tak dapat bangun. Sebab tu pentingnya waktu kita nak bangkit qiyamul lail, bangkit bertahajud, kena fikirkan tentang kualiti. Nabi tak bangun bukan sebab malas, tapi sebab utamakan juga kualiti dalam ibadah. Kita baca ayat ahsanu amala, nak buat ibadah, buatlah yang terbaik. Nak yang terbaik, qiyamul lail kita tidur awal, kemudian bangkitlah waktu kita boleh bangkit tanpa rasa letih, insya-Allah. Kualiti ibadah kita. Sahabat Nabi SAW Usamah bin Zaid bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana Nabi SAW bangun bertahajud? Sahabat-sahabat biasa dia akan tanya Nabi ataupun tanya orang yang berautoriti, antaranya isteri-isteri Nabi. Tanya Sayyidatina Aisyah bagaimana Nabi bangkit qiyamul lail dalam bulan Ramadan dan juga bukan bulan Ramadan. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW konsisten, istiqamah, konsisten bangkit. Kalau bangun tahajud 11 rakaat. Bulan Ramadan ke, bukan bulan Ramadan ke, 11 rakaat. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum, antaranya ada 3 riwayat yang cerita tentang tahajud Nabi SAW. Sahabat risau, kesian tengok Nabi SAW ni. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah dan sama juga dengan 2 hadis lagi daripada Abu Hurairah.
Bagaimana Nabi SAW bengkak-bengkak kaki Nabi bila disebutkan, kata Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW kalau solat malam sampai bengkak kaki baginda SAW, bengkak kaki. Maka ditanya pada Nabi SAW, pelik kan, Nabi ni Allah Ta'ala dah ampunkan dosanya yang telah lalu, yang sekarang dan juga yang akan datang. Maksum dah Nabi SAW, dah terpelihara daripada dosa, bahkan terpelihara daripada azab kubur, azab api neraka. Tiba-tiba Nabi solat sampai bengkak kaki. Dia tanya, kenapa? Atatakallafu haza, adakah kamu ditaklifkan, ditetapkan untuk buat macam ni? Wajib ke? Jawab Nabi SAW bila ditanya sahabat kesian tengok Nabi. Jawapan Nabi ni sangat buat sahabat-sahabat terkejut. Afala akunu abdan syakura, salah ke aku bangun ni sebenarnya untuk aku tunjukkan, buktikan yang aku ni hamba yang bersyukur. Nampak? Daripada tahajud jadi tasyakur. Nabi bangkit buat amalan sunat sebab apa? Nak tunjukkan, buktikan inilah tanda syukur Nabi SAW. Kita pun kalau bersyukur, Allah Ta'ala bagi apa juga nikmat. Nikmat khatam Al-Quran, kan? Nikmat anak-anak berjaya dalam peperiksaan, nikmat naik pangkat, nikmat macam-macam nikmat. Apa kita buat? Ni Nabi ajar, bila kita nak tunjukkan bukti kita bersyukur pada nikmat yang Allah Ta'ala bagi, buat amalan sunat. Kalau Nabi buat dengan bangkit bertahajud 11 rakaat, kata Sayyidatina Aisyah, kita buat apa? Apa sahaja amalan sunat kita buat. Ada orang mungkin dilebihkan sedekah dia bila dia dapat nikmat Allah Ta'ala bagi. Ada orang mungkin dia sedekahkan makanan tempat-tempat tertentu. Ada orang macam-macam cara yang dia boleh buat dengan amalan sunat sebagai niatnya, tanda inilah bukti aku bersyukur kepada rahmat, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Contoh. Dan Nabi SAW buat dengan cara bertahajud. Bagaimana Rasulullah bertahajud? Pengalaman yang diceritakan oleh para sahabat Nabi SAW. Antaranya daripada Ibnu Abbas. Bagaimana Ibnu Abbas berqiyamulail dengan Nabi SAW? Katanya, aku tidur pada bantal di bahagian bantal yang lebar. Rasulullah tidur di bahagian panjang. Maknanya tidur satu bantal dengan Nabi. Bahagian lebar dan bahagian panjang. Nabi bahagian tepi, dia bahagian lebar. Macam mana boleh qiyamulail sama? Kebetulan malam tersebut Rasulullah tidur dekat rumah Sayyidatina Maimunah, salah seorang isteri baginda Nabi SAW, yang juga merupakan ibu saudara, makcik kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bangun, cuci muka, bersihkan diri, ambil wuduk, kemudian solat dengan solatnya berapa rakaat? 13 rakaat. Beza dah. Khilaf pula tadi Aisyah kata 11, yang ni 13. Nampak? Nabi bangun ni, anak kecil Ibnu Abbas ni lagi kecil, budak-budak zaman Nabi ikut Nabi qiyamulail. Ni juga yang boleh kita bawa ibu ayah, bawa anak-anak bangun qiyamulail. Bukan ajak tarawih je, tapi ajak qiyamulail. Kalau mungkin Ibnu Abbas tadi dekat rumah dengan Nabi, Nabi dah biasa buat tiap-tiap malam, senang bangun. Kita kalau payah bangun kat rumah tu, kalau tidur celik mata, tidur balik. Anak kita pun tengok celik mata, tengok kat rumah sendiri lagi, tarik selimut dia, makin kuatkan aircon ke disambung tidur. Kita jarang-jarang buat, ikutlah program Masjid Surau qiyamulail. Bangun-bangun, orang dah solat lah, kita pun tak bangun, ambil wuduk, pergi ikut solat sama. Satu, Ibnu Abbas. Yang kedua daripada Khalid bin Sabit Al-Juhani. Apa kata dia? Khalid bin Sabit Al-Juhani, dia nak qiyamulail dengan Nabi SAW, sampaikan bersungguh-sungguhnya dia nak qiyamulail, dia tidur depan pintu rumah Nabi, ataupun orang kata pintu khemah Nabi SAW. Bila Nabi nak capai keluar, nak keluar rumah, ada orang tidur, dia pun kejut. Rupanya anak kecil juga ni, budak-budak nak qiyamulail, tidur rumah depan rumah Nabi.
Esok Tok Imam kalau ada orang tidur depan pintu rumah, ajaklah dibangun qiyamul lail. Ataupun orang yang ketuk panggil Tok Imam keluar. Bukan surau ni lah, surau tempat lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa katanya? Sama juga yang disebut oleh Huzaifah Ibn Yaman. Dia bersama qiyamul lail dengan Nabi SAW 13 rakaat. Tapi hadisnya detail sikit. Nabi solat 13 rakaat ni ditambah apa? Mula-mula selepas wuduk, Nabi akan solat dengan solat yang ringan. Solat yang ringan ni ulama bahaskan solat yang ringan ni solat yang mula-mula sekali buat selepas daripada wuduk. Dia cukup dengan i'tidal, baca Fatihah, rukuk sujud Fatihah, kemudian salam, ringan. Barulah diikuti dengan 2 rakaat yang berikutnya. Kata Huzaifah Ibn Yaman. Begitu juga yang disebutkan oleh sahabat Nabi yang lain, Ibnu Mas'ud. 2 rakaat yang kedua Nabi akan mulakan dengan solat yang paling berat. Surah apa? Nabi baca surah Al-Baqarah 1 rakaat. Patutlah bengkak kaki Nabi. Kita kalau imam tadi baca 1 muka surat pun kita dah rasa bengkak kaki. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi rukuk pun sama panjang tempoh dia dengan qiyam. Bayangkan qiyam dengan surah Al-Baqarah 1 rakaat, rukuknya sama panjang dengan surah Baqarah. Kita biasa buat tak? 1 juzuk pun tak pernah kan kalau qiyamul lail kan. Patutlah bukan kata kaki je bengkak, kalau kita pinggang pun bengkak. Sebab tu Ibnu Mas'ud kata pada para sahabat, aku pernah merasakan satu perkara buruk yang mungkin aku lakukan ketika qiyamul lail dengan Nabi. Sahabat-sahabat tanya, apa benda yang kau nak buat? Aku rasa nak berhenti. Sahabat pun tak tahan. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang sebenarnya nak bagi tahu bukannya kita ni mesti panjang-panjang. Sebab tu amalan sunat ni elok buat sendiri-sendiri. Sebab apa? Kita boleh baca surah apa yang kita hafal. Lagi-lagi adik-adik hafiz ni nak mudah hafal Al-Quran, biasanya ulang ketika mana solat, betul? Bila ulang waktu solat, dia mudah untuk terjemahkan. Luar waktu solat dia boleh baca dengan baik. Kita pun sama juga, hafal-hafal, nak ulang waktu bila? Sambil naik motor pun boleh juga. Tapi waktu mudahnya waktu kita sedang solat. Waktu solat, lepas solat pun kita tasmik balik, insya-Allah mudahkan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi pernah buat dengan panjang. Ada yang dicerita, saya tak ingat antara Huzaifah Ibn Yaman atau Ibnu Mas'ud punya cerita. Nabi solat surah Al-Baqarah rakaat pertama, ingatkan dah nak rukuk, Nabi sambung dengan surah Ali Imran. Kemudian ingat dah nak rukuk, sambung dengan surah An-Nisa. Ingat dah nak rukuk, rupanya sambung dengan surah Al-Ma'idah, baru rukuk. Kalau kita terlelap dah kita, ataupun balik lelap kat rumah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam masa yang sama, Sayyidatina Aisyah cerita juga, Nabi pernah solat dengan hanya baca 1 ayat sahaja. 1 ayat je Nabi baca. Ulama cerita Nabi baca ni 1 ayat sahaja daripada ayat 118 surah Al-Ma'idah. Nabi ulang, lepas 2 rakaat ulang ayat yang sama je. Bererti Nabi bukan sekadar tahajud, tasyakur. Tahajud tadi untuk menzahirkan rasa syukur. Kadang-kadang Nabi buat dalam keadaan Nabi mentadabbur. Tahajud, tasyakur, tadabbur Al-Quran waktu tengah malam. Kita bulan Ramadan alhamdulillah berlumba-lumba, bulan yang Allah Ta'ala turunkan pada kita Al-Quran. Habis tak 30 juzuk ataupun juzuk 30 pun tak habis, tak kisahlah mana-mana. Tak kisahlah. Kalau dapat habis khatam 30 juzuk yang kita kejar nak habis khatam pun bagus. Kalau tak habis khatam pun tak apa. Dengan syarat kita tak habis khatam, kita baca sikit-sikit ayat Al-Quran, tapi kita tadabbur Al-Quran. Sebab apa kita tadabbur Al-Quran? Al-Quran adalah jalan penyelesaian dalam kehidupan kita. Kita bermasalah, jawapannya ada kat mana? Nak cari penyelesaian masalah kita? Al-Quran. Dalamnya terkandung tentang akidah yang kita berunsing, anak-anak kita banyak terganggu dengan iklan raya Alif Syukri dan sebagainya. Macam mana anak aku akan datang?
Siapa nak jaga kalau aku dah tak ada? Baca Al-Quran. Macam mana nak didik anak? Ada jawapan dalam Al-Quran. Macam mana nak jaga akidah sendiri, akidah ahli keluarga kita? Ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terkandungnya syariat Islam. Jalan untuk kita pastikan kita ini sentiasa dalam satu jalan yang Allah Ta'ala redha pada kita. Kita nak redha manusia ke redha Allah? Dah tentulah kita nak redha Allah. Kita baca tiap-tiap malam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, Allahumma inna, wahai Tuhan kami memohon kepadamu keredaanmu. Wal jannah, dan juga syurgamu. Tak ada rahmat, tak ada redha Allah, tak dapat syurga. Malaikat bila mana pergi tengok syurga Allah Ta'ala, indah kan syurga Allah dah tentu indah. Bila ditanya, cantik-cantik, ramai ke dalam dia? Dah tentu susah orang nak masuk. Sebab apa? Bila nak masuk dalam syurga Allah ni, macam-macam benda tak boleh buat. Tapi sebenarnya Al-Quran ajar bukan macam-macam benda tak boleh buat. Benda yang kita nak buat tu boleh, tapi ada batasannya. Nak minum air, minumlah banyak-banyak air. Air kelapa ada, cendol ada, air laici ada. Cerita malam tak apa kan, bukan cerita waktu siang. Tiba-tiba arak, tak payahlah minum. Banyak lagi air yang lain boleh kita buat sebagai pilihan, ambil. Tinggalkan yang Allah Ta'ala larang. Neraka sangat azab, kata malaikat. Kenapa azab? Neraka azab, tapi ramai yang mudah untuk masuk ke dalam dia. Sebab apa? Nak masuk neraka ni senang. Buat ikut suka hati, tak payah ikut panduan. Jadi kita nak ikut panduan ke tak nak ikut panduan? Kita nakkan syurga Allah, nak redha Allah, yang kita minta hari-hari, kena ikut syariat Allah. Ada syariat, ada cerita yang kita boleh baca tentang umat-umat terdahulu untuk kita ambil sebagai pengajaran. Ambil pengajaran yang baik, kita teladani, kita ikut. Yang buruk, jangan kita ikut. Jangan kata, aku ni sama perangai macam Fir'aun. Tak apalah, Fir'aun ni raja, aku nak jadi raja lah. Dah benda tak baik, tinggalkan, jangan ikut. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cerita tentang tadabbur ayat Al-Quran. Ada seorang tokoh yang bernama Jeffrey Lang, daripada University Kansas di USA. Dia ni seorang yang bukan sahaja benci kepada Islam, tapi dia tak percaya juga kepada agama-agama lain. Dia berpegang dengan agama etis. Tiba-tiba satu hari dia baca satu buku, dekat atas meja dia ada orang bagi hadiah. Orang yang benci Islam, bencikan Tuhan, tak kiralah mana-mana agama, tiba-tiba buka muka pertama dalam buku tersebut, in the name of Allah, in the name of God. Bismillahirrahmanirrahim kan. Terkejut dia. Aku ni benci Tuhan, orang bagi buku macam ni. Kemudian dia baca laju-laju. Dia tak faham apa pun. Dia ulang balik, dia baca perlahan-perlahan. Tapi bukan baca macam adik-adik baca Al-Quran lah, bahasa Arab dah boleh baca. Dia baca terjemahan. Tapi daripada terjemahan Al-Quran tersebut, dia baca satu, akhirnya dia jumpa penyelesaian daripada masalah yang terbenak dalam kepala dia. Dia anti kepada semua agama, dia anti, tidak percaya kepada mana-mana Tuhan. Akhirnya dia masuk Islam, dia percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia mengarang sebuah buku yang bernama, buku tu dia karang khusus bila dia dah selesai baca Al-Quran, dia karang juga sebagai jawapan kepada puak-puak etis yang tidak percaya kepada Allah, tidak berpegang dengan ajaran Islam. Even buku dia, Even Angels Ask. Bahkan malaikat pun bertanya. Ya, dalam Al-Quran cerita malaikat pun tanya kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia dah dapat jawapan dengan baca Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran.
Elok kalau kita dapat khatam 30 juzuk, tiap-tiap hari pun kita dapat tadabbur sedikit-sedikit ayat Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kejar Ramadan ini untuk apa? Untuk kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada yang kita ceritakan tadi, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mendidik kita. Kalau bulan lain pun jarang-jarang Masjid Surau cerita tentang buat program Qiyamul Lail hari biasa. Biasa bulan Ramadan lah ada Qiyamul Lail perdana, Qiyamul Lail mingguan, Qiyamul Lail 10 malam terakhir. Kita datang belajar. Sebab apa? Nabi bukan sekadar ajar kita buat bulan Ramadan, luar Ramadan pun buat. Sebab luar Ramadan pun kita lebih-lebih lagi tak banyak masa untuk kita mohon, waktu-waktu yang mustajab doa. Waktu itulah kita nak bermuamalah dengan Allah Ta'ala direct, tak ada gangguan. Orang lain tidur, kita pun senyap sunyi, kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta apa saja. Dalam surah Az-Zariyat ayat 14, 15, 16, 17 Allah Ta'ala cerita amalan ahli-ahli syurga. Antaranya Allah Ta'ala sebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, kan? Antara amalan ahli syurga pada waktu sahur bangkit. Buat apa? Mereka ini ahli-ahli syurga mohon keampunan pada Allah. Yastaghfirun, mohon keampunan pada Allah. Benda susah ke senang? Senang. Istighfar je. Bangun waktu sahur, istighfar banyak-banyak. Berapa minit lagi nak makan lagi? Kalau mampu solat, teruskan dengan solat tahajud. Teruskan. Yang pertama sekali solat sunat, lepas wuduk tu solat sunat wuduk. Sebab apa penting solat sunat wuduk ni? Rasa macam susah. Kita ambil dia sebagai solat yang ringan yang pertama kita buat. Satu ketika Nabi, selepas peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi turun, Nabi jumpa dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Aku terdengar bunyi sepatu kamu, bunyi selipar kamu dekat dalam syurga. Bunyi selipar. Nabi kenal bunyi selipar sahabat. Nabi tanya, apa amalan kamu wahai Bilal bin Rabah sampai kamu dimasukkan ke dalam syurga? Aku tak buat apa-apa, melainkan aku istiqamah menunaikan solat sunat wuduk. Nampak? Lepas solat sunat wuduk, solat tahiyatul masjid ke apa semua, terpulang. Solat sunat wuduk jangan tinggal. Sayyidina Bilal bin Rabah, Nabi dengar bunyi selipar dalam syurga tu. Amalan ahli syurga juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah kalau kita nak ceritakan. Lepas solat tarawih nak witir dulu ke ataupun tak payah witir sebab nak bangun tahajud? Memang benda tu khilaf, dua pandangan. Tapi elok kita selesaikan je witir. Ambil pandangan yang kedua, yang ramai pun ulama' cenderung dengan pandangan yang tak semestinya selepas witir tu, itulah penutup solat sunat kita malam hari. Besok bangun pagi tak boleh dah solat sunat. Ambil pandangan yang kedua yang ramai cenderung pada dia. Kenapa witir? Witir itu adalah sebagai penutup. Nabi buat untuk set solat sunat yang Nabi buat. Contoh Nabi buat lepas isyak, Nabi buat solat sunat. Kemudian Nabi solat sunat witir. Sebab Nabi pernah menyangka lepas solat witir tu dah nak masuk waktu subuh. Tiba-tiba tengok lambat lagi nak masuk. Nabi sambung balik buat solat sunat yang berikutnya 2 rakaat lagi. Barulah masuk solat, barulah masuk fardu subuh. Bolehlah maknanya. Sebab apa penting kita solat sama-sama dengan imam. Imam bangun, bangkit nak balik, baru kita balik. Ini satu kelebihan yang Nabi bagi, Nabi sebut pada kita. Siapa yang solat malamnya bersama dengan imam, sampailah daripada imam bangkit rakaat pertama sampai imam bangkit nak balik, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia. Senang ke susah? Senang. Sebab kalau kita balik pun kita kata tak apalah, witir kat rumah. Belum tentu. Singgah kedai mamak, balik tidur, kan? Rugi tak? Salah satulah. InsyaAllah mudah-mudahan usaha kita Allah Ta'ala yang akan pandang. Apa manusia nak kata?
tinggalkan sahaja. Yang penting kita buat sungguh-sungguh untuk kita beroleh redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dulu sekadar itu, yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri, saya mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.